القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqullah. Bismillah masyaallah la yasifu suwayullah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifan tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib, menjelang maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita terus bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang masya Allah. Petang ni ditujukan khas untuk surau Kampung Malaysia Tambahan. InsyaAllah jadual sepatutnya hari ini di wilayah Persekutuan Surau Kampung Malaysia Tambahan di Kampung Malaysia Tambahan di Sungai Besi, Kuala Lumpur. InsyaAllah mohon sahabat-sahabat di Surau Kampung Malaysia Tambahan share di Facebook ataupun sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kita teruskan dengan 40 hadis jalan ke syurga.
Sepatutnya di sana kitab Tanbihul Ghafilin, tapi kita uruskan di sini secara live gunakan hadis 40 insya-Allah. Mohon sahabat-sahabat share insya-Allah. InsyaAllah kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan dengan muka surat 74 hadis 40 hadis yang ke jalan ke syurga Tuan Guru Tuan Zamri bin Hashim insyaAllah. 40 hadis jalan ke syurga, dah masuk hadis yang ke 30 insyaAllah. Ya. Mohon sahabat-sahabat share. Hadis yang ke-30 bertajuk bersedekah. Tema dia bersedekah. Kita baca sama-sama insya-Allah. Insya-Allah kita baca sama-sama. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fa sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumah. Riwayah Muslim. Artinya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang lengkap dengan tali hidung. Lelaki itu berkata, unta ini saya infakkan kepada jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Allah akan memberi kepadamu pada hari akhirat nanti 700 ekor unta. Kesemuanya lengkap dengan tali hidung. Allah, tuan-tuan. Nampak? Ya? Nabi kaitkan dengan akhirat. Sahabat datang, seorang lelaki datang kepada Nabi membawa seekor unta yang lengkap dengan tali hidung dia, yang bawa cantik, cukup lengkap, diinfakkan ke jalan Allah Ta'ala. Nabi jawab terus, esok Allah akan memberi kepadanya 700 ekor unta. Satu dia infak, Allah balas 700. Yang jamin, yang cakap itu Rasulullah SAW. Bayangkan tuan-tuan, seekor unta Allah balas dengan 700 ekor unta. Tu balasan Allah Ta'ala. Yang kata tu bukan orang biasa, yang infokan tu bukan orang biasa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak percaya, kita masalah besar tu. Ni yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian disambung lagi hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, qala asnadtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Rawahul Ahmad. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku sandarkan Nabi SAW ke dadaku. Lalu baginda bersabda, siapa yang bersedekah untuk mencari keredaan Allah dan mengakhiri hidupnya dengan bersedekah, pasti dapat masuk syurga. Itu Nabi beri jaminan. Ulang balik, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, dia bersandarkan Rasulullah SAW ke dalam dada dia. Lalu baginda bersabda, siapa yang bersedekah untuk mencari keredaan Allah, orang yang bersedekah untuk cari keredaan Allah,
kemudian mengakhiri hidupnya dengan bersedekah, pasti dapat masuk syurga. Ini satu lagi dalil bab bersedekah. Hebatnya, tak ada lain balasannya ialah syurga, kata Rasulullah SAW. Keterangan hadis tersebut, hadis di atas menggalakkan kita untuk bersedekah. Ya, hadis yang tadi dua tu memang untuk menggalakkan kita pada bab sedekah. Rebutlah masa hidup ini untuk bersedekah. Selepas dicabut nyawa, terlalu ramai manusia yang menyesal kerana tidak bersedekah ketika hidup. Pak, waktu sekarang dia tak nampak. Bila bacakan sabda Nabi ni pun dia tak yakin. Dia buat tak nampak ataupun dia buat tak dengar-dengar. Tapi bila mati besok, di akhirat, menyesal tidak sudah kerana tidak bersedekah. Nak bersedekah sudah terlambat. Pasal apa? Dah dicabut pun nyawa dia. Nak bersedekah apa pula? Dah tak sempat lagi nak buat apa dah. Ini kena renung kita. Bab ni dua hadis yang kuat. Kemudian ditambah lagi dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Munafiqun ayat 10 dan 11. Bab sedekah juga. Dan belanjakanlah, artinya belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka pada saat itu dia akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari kalangan orang-orang yang soleh. Masa tu dah baru nak merayu. Ni diingatkan kita, diingatkan kita, belanjakanlah, dermakanlah sebahagian rezeki yang Allah bagi, berikanlah kepada kamu seorang itu daripada kamu sebelum sampai ajal ataupun maut kita. Dah mati tak jadi apa tuan-tuan. Inilah sedekah waktu kita ada nyawa, ada nafas. Macam-macam bentuk sedekah, infak yang kita boleh buat. Ni yang zaman sekarang kita sedang lalui. Ramai manusia yang masih lagi dalam keadaan susah, masih lagi dalam keadaan terkapai-kapai mencari rezeki, terkapai-kapai mencari perbelanjaan, terkapai-kapai nak membayar hutang, dikejar hutang dan macam-macam dengan keadaan semasa yang konflik, yang hewok sekarang ni. Maksudnya kita yang bersenang lenang, yang ada lebihan, tak kira dah, jangan tunggu ada kaya, tuan-tuan, kata Tok Guru Warudin. Jangan tunggu kaya nak bersedekah. Sedekah terus sampai kita jadi kaya. Ni kena renung kita, tuan-tuan. Berhentilah bab mewah-mewah, berhentilah bab-bab yang lara kepada bab dunia. Ni ada peluang Allah bagi dengan zaman current yang sekarang ni, yang dengan penuh dengan ramai orang yang sedang mencari kemudahan, mencari kelebihan, bersusah payah, gadai nyawa, bersabung nyawa, hantar makanan dan macam-macam lagi, mencari rezeki halal. Apa yang sepatut kitanya boleh buat. Kadang-kadang kita makan menunjuk makanan kita, kita makan menunjuk dalam Facebook, dalam Instagram, sampai meleleh air liur orang yang melihatnya. Tak hilang karuan, yang melihat tu hilang karuan. Kenapa melihat makanan
ditunjukkan yang lazat-lazat dalam Instagram, dalam story, dalam Allahu Akbar. Kalau berniaga tu lain cerita. Ini saja nak tunjuk makan yang hebat, kenderaan yang hebat, rumah yang hebat, dalam rumah yang hebat, barang kemas yang hebat, macam-macam kemewahan ditunjukkan saja nak menunjuk. Kemudian bersyukur dengan Allah Ta'ala. Nak buat ke mana, tuan-tuan? Nak ke mana sebenarnya? Ni kena renung, ya. Kena renung bab ni. Walhal dia boleh mewah tu, betul Allah bagi rezeki, sebenarnya dibagi ujian. Dibagi ujian bukan untuk orang yang susah. Yang mewah ni pun Allah uji sebenarnya. Allah nak tengok nak dibawa ke mana kemewahan dia. Allah nak renung di ke mana kemewahan tu nak dibawa. Malah kadang-kadang adik-beradik ada yang susah, ada yang payah, bukan payah, yang fakir, yang bankrupt, yang tak tentu hala, tak dijenguk. Dia boleh tunjuk dalam Facebook, yang mewah boleh tunjuk dalam Facebook, dalam Instagram, tak dibantunya dia. Kadang-kadang kita kena renung, tuan-tuan. Bukan apa nak, tapi itulah bab sedekah ni. Jangan dibiarkan berlalu sebelum sampai ajal kita. Inilah peluang mencari pahala, peluang mencari jalan-jalan kita ke dalam syurga. Itu saja destinasi kita yang terbaik. Di dunia sementara mewah macam mana makan pun, itu sekejap aja dunia. Itu kata ulama Indonesia. Kadang-kadang orang makan yang sedap, lazat, makan sebenarnya bukan untuk menghala kepada Allah, tapi makan untuk ketandas sebenarnya. Ini kena renung, ya. Makan dia untuk ketandas. Sebenarnya ulama bagi tahu makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya tujuan kita, rezeki makan kita tu sebenarnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kena renung kita. Ni dalam bulan Syakban, latihlah diri kita untuk bersedekah. Bimbang kita menyesal tidak sudah bila datangnya ajal mati kita nanti. Ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian sesuatu yang bernyawa. Apabila sesudah sampai ajalnya, Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Sebab tu hati-hati kita dengan rezeki yang Allah pinjamkan, yang Allah titipkan, mewah yang Allah titipkan tu. Hati-hati kita. Allah nak uji kita, nak dibawa ke mana mewah kita. Ni bab sedekah, ya. Dua hadis yang menerangkan kita. Yang pertama, sahabat tu infak kepada jalan Allah Ta'ala seekor unta yang lengkap dengan tali hidung. Nabi sahkan dia, Nabi infokan dia, Nabi ingatkan kita daripada sabda Rasulullah SAW. Seekor unta itu Allah balas balik dengan 700 ekor. Bayangkanlah kalau seekor sekarang harga 14,000, 15,000, 20,000 yang diimport, dibalas dengan 700 ekor, darat dengan 20,000 tu. Allah, tuan-tuan, harga akhirat besok. Kemudian satu lagi hadis, ya, Nabi menceritakan siapa yang bersedekah untuk mencari keridaan Allah, akhir hidupnya nanti dengan bersedekah juga pasti dia masuk ke dalam syurga. Takkan masuk ke dalam neraka, tuan-tuan. Orang yang buat baik, tuan-tuan. Nabi pula infokan, Nabi pula sahkan. Tu hadis, ya, dua hadis yang cerita bab bersedekah adalah salah satu jalan-jalan ke syurga. Masuk hadis yang ke-31, muka surat 76. Reda terhadap Allah dan Islam dan Rasulullah SAW. Bab keredaan. Ya, daripada Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, ana Rasulullah SAW qala man radhiyallahu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahu jannah fa'adid jibalaha Abu Sa'id ya, Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah fa'addaha alayhi summa qala wa ukhra yarfa'ullahu biha lil 'abdi mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama' wal ard qala ma hiya ya Rasulullah qala jihadu fi sabilillah riwayah Muslim ya. Hadis yang ke-31 reda terhadap Allah, Islam dan Rasulullah SAW. Maksud hadis ini daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pasti mendapat syurga dari siapa yang reda Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Abu Sa'id radhiyallahu terkejut mendengar kata-kata Nabi itu, seraya berkata, tolong ulang perkara tadi kepada saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengulanginya. Kemudian baginda bersabda, ada satu amalan lagi, Allah akan mengangkat darjat hamba yang mengamalkannya dengan 100 darjat di dalam syurga kelak. Antara satu darjat ke darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah amalan itu wahai Rasulullah SAW? Baginda bersabda, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terangkan oleh Rasulullah. Keterangan hadis tadi, reda terhadap Allah, Islam dan Rasulullah SAW bermaksud kita berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi Muhammad yang beragama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini Islam adalah agama yang tinggi. Tiada agama yang dapat menandinginya. Dengan kefahaman ini, kita berjuang menyebarkan dakwah Islam dengan mengemukakan bukti-bukti bahawa agama yang benar hanyalah agama Islam dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni salah satu untuk kita ke syurga ialah reda terhadap Allah, Islam dan Rasulullah SAW. Bermaksud kita berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya ke syurga. Pasal apa? Kita reda terhadap Allah. Apa yang Allah perintah, kita follow. Tak ada bangkang, tuan-tuan. Ya. Cuba kita tengok Rasulullah SAW bagi contoh ahli syurga, sahabat yang terdekat, Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang Nabi kata, dia terus follow. Tak ada bangkang, tak ada apa. Nampak? Abu Bakar membenarkan apa yang Nabi bawa. Maksudnya dia reda terhadap Allah Ta'ala. Apalagi dengan Islam yang datangnya daripada Allah Ta'ala. Janganlah kita 50-50 dengan Islam. Allah dah berlaku, dah nak mengaku inna dina indallahil Islam. Baca selalu ayat tu. Ya, mengaku. Sembahyang lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita semua cukup dengan Allah Ta'ala. Tapi bila dak di luar, habis sembahyang, benarkah kita dengan Islam? Benarkah kita mati untuk Islam? Benarkah kita hidup dengan Islam? Ni, benarkah kita dengan Allah Ta'ala? Yakin ke dengan Allah Ta'ala? Jangan kita berlakon-lakon. Dalam surah At-Taubah, ya, dalam surah At-Taubah Allah terangkan, ayat menerangkan dengan bab perangai munafiknya manusia melakon dia sebagai Islam. Dah Islam, ciri orang munafik tu didetailkan lagi Allah Ta'ala dalam surah Taubah, diperincikan lagi. Simple ya. Orang yang menggelakkan,
mengecil-ngecilkan, mentertawakan orang yang bersedekah kecil sedekah, digelakkan, itu pun dipanggil kaum yang munafik. Allah, tuan-tuan, ya, dia memerli ataupun memain-mainkan perintah Allah Ta'ala, ataupun dia orang buat baik pun diperli, orang buat jahat jangan ceritalah. Yang buat baik tu pun ditertawakan, dibahak-bahakkan, dibuat lawak pula. Itu pun dipanggil munafik. Allah Akbar. Itu ya kan, yang berlakon saja tak, yang mengecilkan, yang memain-mainkan Islam, yang mainkan orang yang memenangkan Islam pun sama juga. Ini kalau tak percaya, buka surah At-Taubah, baru dibaca hari yang akhir ataupun kedua akhir My Quran Time. Itu kena renung kita, yang kita ni, ya, dengan Allah Ta'ala macam mana, dengan Islam macam mana, apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya maksud kita ni berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi Muhammad. Yakin apa nak jadi, tapi kita tetap mempertahankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama Allah Ta'ala tu memang untuk orang Islam. Tak ada siapa yang boleh ganggu. Yakin betul-betul dengan Islam, yakin betul-betul dengan Allah Ta'ala, dia tetap akan mempertahankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak benarkan siapa yang tak yakin dengan Allah Ta'ala. Dia tak akan benarkan yang siapa yang tak yakin dengan Allah Ta'ala nak gunakan pula nama Allah Ta'ala. Dia tak percayakan orang, takkan orang tak percaya dengan Allah Ta'ala nak guna pula nama Allah Ta'ala. Nak ke mana sebenarnya? Ini kena renung, ya. Bukan apa-apa, tapi inilah sebenarnya, ya, redha terhadap Allah Ta'ala, Islam dan Rasulullah SAW, dan berbangga menjadi umat Muhammad dan beragama Islam, serta mentauhidkan Allah Subhanahu. Kita meyakini Islam adalah agama yang tinggi dan tiada agama yang lain dapat menandinginya. Agama lain belum tahu lagi, tapi kita yakin 100% agama Islam. Dengan kefahaman ini kita berjuangkan menyebarkan dakwah Islam dengan mengemukakan bukti-bukti bahawa agama yang benar hanyalah agama Islam, dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Teruskan dengan hadis yang ke-32. Semua ringkas insyaAllah, ya. Hadis yang ke-32, bab tajuknya selamat dari sifat takabbur, khianat dan berhutang ketika mati, ya. Selamat daripada sifat takabbur, kemudian khianat dan berhutang ketika mati. Daripada Thauban hamba Rasulullah SAW, daripada Nabi Muhammad SAW sesungguhnya, ya, an Thauban maula Rasulullah SAW, an Rasulullah SAW annahu qala man faraqa ruhul jasad wa huwa al-bariyun min salasin dakhala al-jannah min al-kibri wal ghululi wal dain. Artinya, daripada Thauban hamba Rasulullah SAW, daripada Nabi SAW sesungguhnya baginda bersabda, sesiapa yang berpisah roh dari jasadnya, yakni meninggal dunia, dalam keadaan dia selamat dari 3 perkara, pasti orang itu akan dapat memasuki syurga. Penting, ya. 3 benda, ya, orang yang meninggal dunia ni dah selesai, dia mati, akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga. Pertama, iaitu selamat daripada sifat takabbur. Kedua, khianat. Dan ketiga, berhutang. 3 benda yang menyelamatkan kita daripada neraka. Keterangan hadis tersebut, orang yang terselamat daripada 3 perkara di atas ketika mati adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, lepas sembahyang jangan miss yang 5 waktu tu. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Tu pun minta juga. Allahumma tim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Hujung hidup tu kalau boleh kita dapatkan
husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Semoga Allah mengurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Tu doa tadi. Allahumma khtimna bi husni khatimah wa la tahtimna lana bi su'il khatimah. Minta, jangan berhenti tuan-tuan. Mohon. Ni masa tengah hidup, masa tengah sehat, masa tengah boleh sembahyang lagi, dan bulan Syakban lagi ni. Apa yang kita boleh buat? Ni salah satu, minta mati pada mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Mohon tuan-tuan, elakkan pada bab sifat takabur. Jangan kita mati masih lagi dengan takabur kita, sombong kita dengan Allah Ta'ala, bercakap besar. Kemudian kita masih lagi khianat dengan Islam, khianat dengan Allah, khianat dengan Rasulullah. Dan lagi satu, selesaikanlah hutang. Jangan kita simpan-simpan, tangguh-tangguh nak membayar hutang. Ni 3 benda yang nak menyelamatkan kita waktu di akhirat nanti, insyaAllah. Dah pukul 7 suku, insyaAllah. Boleh satu lagi hadis. Kita masuk hadis yang ke-33, mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 3/3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'ima, qala Abu Bakr, ana qala faman tab'a minkumul yawma janazah, qala Abu Bakr, ana qala faman at'ama minkumul yawmal miskina, qala Abu Bakr, ana qala faman 'ada minkum marida, qala Abu Bakr, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'na fi amrin illa dakhala al-jannah. Riwayah Muslim. Artinya hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di pagi hari ini yang berpuasa sunat? Nabi tanya sahabat. Abu Bakar berkata, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa yang menghantar jenazah hari ini? Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, siapa yang menjamu makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Nabi bertanya soalan terakhir, siapa yang menziarahi orang sakit hari ini? Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak berhimpun 4 kebaikan ini kepada seseorang melainkan dia layak memasuki syurga. Allah, tuan, apa yang Nabi tanya tu semua dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jasa keterangan dia, jasa dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak. Beliau antara orang yang paling awal memeluk agama Islam. Selepas itu beliau berdakwah kepada rakan-rakannya dan membebaskan ramai hamba abdi yang diseksa kerana memeluk agama Islam. Allah memilihnya sebagai teman Nabi ketika berhijrah ke Madinah, dan para sahabat bersetuju melantiknya sebagai khalifah setelah kewafatan Rasulullah SAW. Hadis di atas menunjukkan kesolehan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa. Beliau diakui oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga kerana di awal pagi sudah sempat melakukan 4 perkara. Pagi-pagi sudah sempat melakukan 4 kebaikan, iaitu berpuasa sunat, menghantar jenazah, memberi makan kepada orang miskin, menziarahi orang yang sakit. Tu 4 benda sebelum subuh, sebelum pagi lagi dah 4 benda Abu Bakar dah lakukan. Pertama, saya ulang balik, 4 kebaikan itu ialah berpuasa sunat. Allah, tuan-tuan,
Abu Bakar ni kurus sekurus-kurusnya. Dia tak berhenti bab puasa. Yang kedua, puasa sunat, tuan-tuan. Puasa sunat. Kita boleh tak buat puasa sunat? Boleh. Ni tengah Syaban. Jangan lekang, tuan-tuan. Hari ni pun hari Khamis. Memang cantik kalau kita berpuasa. Bukan nak menunjuk, bukan apa. Inilah. Kena alim, tuan-tuan, kita ni. Kena buat sebenarnya. Apalagi yang nak menyelamatkan kita. Tak ada siapa yang nak bantu kita besok. Yang bantu kita ni amalan kita. Salah satunya puasa sunat. Jangan tunggu Ramadan baru puasa. Ni sebelum Ramadan. Cantiknya kita puasa sebelum Ramadan. Bulan Syakban ni adalah untuk latih kita sebelum kita menghadapi Ramadan. Jangan dah Ramadan baru nak mula puasa. Setahun tak pernah puasa, akhirnya Ramadan mengejut. Terkejut perut kita, tuan-tuan. Tu kesian perut kita. Ya, pasal apa? Terkejut tak pernah puasa setahun, tiba-tiba Ramadan berpuasa. Itu yang macam-macam berlaku. Ni kalau boleh cari jalan puasa sunat, tuan-tuan. Yang tak ganti puasa tu lagi hebat puasa. Cantik dapat 3 pahala. Puasa qada dia dapat, pahala puasa sunat dia dapat. Pahala puasa Syakban pun dapat. Allah. Hari Khamis pun dia dapat lagi. Hari Isnin pun dapat lagi. Berganda-ganda pahala. Masuk Ramadan lagi hebat gandaan pahala. Kemudian bakal suka menghantar jenazah. Tu. Sebab tu bila orang mati jangan lari. Jangan kita mengecualikan diri. Ada orang takut. Takut apa? Sebenarnya dia takut dia sendiri mati besok. Dia sendiri akan mati. Tu. Yang ketiga, memberi makan kepada orang miskin. Dan yang keempat, menziarahi orang yang sakit. Dah hampir maghrib dah. Mudah-mudahan habis dah ayat hadis yang ke-33. Kita akan sambung besok bab yang ke-34. Hadis yang ke-34 iaitu bab ringan tulang. Kita sambung besok hadis 40 hadis jalan ke syurga daripada Tuan Guru Zamri bin Hashim, insya-Allah. Itulah. Kita sudahi. Nak ucapkan ribuan terima kasih pada Surau Kampung Malaysia Tambahan, kongsi dan berkongsi ilmu. Kita berdoa sama-sama. Dah boleh dah wilayah mungkin kuliah di wilayah, insya-Allah kita berdoa bulan depan ataupun masa yang terdekat untuk memulakan balik kuliah kita. Berdoa sama-sama kita dapat berkuliah, dapat sembahyang berjemaah, dapat kita berterawih dari bulan Ramadan. Mohon kita sama-sama doa, insya-Allah. Terima kasih pada Surau Kampung Malaysia Tambahan. Jumpa di sana, insya-Allah akan datang. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwi a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa akhliha wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyrik, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid
wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah yasrifu suwailullah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin min siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah aliyyi dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghilu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Tawassalna bizil wa jabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minas sulli yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syaw'un fil ardi fis samai wa sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syaw'un fil ardi fis samai wa sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syaw'un fil ardi fis samai wa sami'un 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu khairun hafizur rahmur rahimin. Wa minni ya salam ya mu'min ya alim ya halim ya ali ya azim. La ilaha anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jumpa lagi insyaallah.